Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Anak-anak murid cikgu yang cantik lagi manis semua. Dah sarapan ke semua? Waalaikumsalam cikgu. Belum, lapar. Belum. Okay, nanti rehat. Okay, nanti rehat, jangan lupa makan, okay? Okay. Hari ni sebelum cikgu mulakan aktiviti kita pada hari ini, cikgu nak soal sikit kamu semua tentang apa yang kita belajar semalam. Okay, cikgu akan soal kamu gunakan roda impian ni, roda impian. Okay, cikgu akan pilih nama kamu berdasarkan roda impian tu dan kamu perlu jawab apa soalan cikgu tanya. Okay, boleh? Okay, boleh. Okay, kejap ya. Okay, sekejap kita buka roda impian. Okay, cikgu akan klik roda impian ni dan nama yang kena tu perlu jawab. Okay, sekarang cikgu klik. Saya. Apalah dulu ni? Tengok siapa yang kena. Okay, Ilya. Okay, Ilya, cikgu nak tanya. Semalam kita belajar tentang topik apa? Semalam kita belajar tentang topik golongan kata cikgu. Okay, betul. Okay, seterusnya. Okay, cikgu nak pusing sekali lagi. Kita tengok siapa kena. Nazira ke Anum yang kena? Okay. Kita minta lah orang apa. Okay, Anum. Cikgu nak tanya, golongan kata ada berapa? Golongan kata terdiri daripada cikgu, saya tak tahu lah cikgu. Semalam cikgu belajar. Nazira, apa golongan kata? Golongan kata ada 4 cikgu. Apa 4 tu? Golongan kata nama, golongan kata kerja, golongan kata adjektif dan golongan kata tugas cikgu. Okey, betul. Baik. Okey, selesai cikgu soal. Okey, hari ni cikgu tak akan mengajar tau. Cikgu akan buat aktiviti. Tapi sebelum cikgu buat aktiviti kuis tu, cikgu akan rumuskanlah apa yang kita belajar semalam. Okey, semalam kita belajar tentang golongan kata. Seperti yang Nazira cakap, golongan kata tadi ada 4. Itu golongan kata nama, kata kerja, kata adjektif dan juga kata tugas. Keempat-empat golongan kata ni terbahagi pula kepada anak-anak dia. Contoh, kata nama terbahagi pula kepada kata nama khas, kata nama kata ganti nama. Kata kerja, ada kata kerja transitif, kata kerja aktif transitif, aktif tak transitif, kata kerja pasif. Contoh kata tugas pula terbahagi pada kata hubung, kata nafi, kata pemberi. Kalau kata adjektif pula terbahagi pada sifat, pasca indera dan sebagainya. Okey, baik. Sekarang kita terus kepada aktiviti utama kita pada hari ini. Hari ini cikgu akan lakukan aktiviti kuis. Cikgu ni kuis, cikgu panggil kuis Google golongan kata yang kita belajar semalam. Ada lebih kurang 10 soalan cikgu soal dekat sini, dan kamu semua perlu jawablah ikut giliran. Okey? Baik, ni sekejap cikgu buka kuis Bambuzel. Semua tak sabar ke? Tak sabar. Ya cikgu, tak sabar. Okey, cikgu terangkan cara jawab. Okey, macam ni. Seperti cikgu dah letak kat sini, yang pertama Ilya, Nazira dan juga Anum. Cara untuk jawab, ikut giliran. Contoh yang pertama Ilya akan jawab. Ilya perlu pilih soalan nombor berapa Ilya nak jawab. Lepas tu, soalan tu akan keluar. Cikgu akan klik dan soalan akan keluar, Ilya perlu jawab. Okey, pada masa yang sama, Nazira dengan Anum juga perlu jawab. Tapi jawab dalam hati lah, nak tulis dekat kertas ke. Contoh kalau kamu semua tak faham, apa jawapan, kenapa jawapan tu macam tu, kamu boleh tanya cikgu, boleh? Faham? Ya, boleh. Okey, jom. Okey, cikgu mulakan dengan Ilya. Ilya nak jawab soalan berapa? Saya suka nombor 6 cikgu. Nombor 6. Okey, jom nombor 6. Okey, yang manakah kata pemberi? Ingat balik kata pemberi. Saya yakin jawapannya 1 dengan 4 ialah
dan adalah. Okey, tengok jawapan dia. Cikgu cek. Betul, ialah dan adalah kata pemberi. Kata pemberi ni dia berada bawah golongan kata tugas. Okey, tidak dan bukan tu dia bawah kata tugas tapi dia kata nafi. Okey, seterusnya Nazira. Nazira soalan berapa? Saya nak nombor 2 cikgu. Nombor 2, okey. Okey, kata nama terdiri daripada kosong, kosong, kosong dan apa? Okey. Cepat. Semalam baru cikgu ajar. Tadi baru sebut. Okey cikgu, kata nama am, kata nama khas dengan kata ganti nama cikgu. Okey, Betul, cikgu. Kenapa tak ambil 4? Yang nombor Sebab 3 tu. empat tu bukan kata nama. Kata nama tak ada kata nama transitif. Okey. Betul ke cikgu? Sekejap kita tengok jawapan dulu. Okey, betul. Kita tak ambil kata nama transitif tu sebab kata transitif tu hanya dekat kata kerja. Kata kerja transitif. Okey, giliran Anum pula. Okay. Saya takut ni cikgu sebab saya tak study sangat ni cikgu. Tak apa, kita cuba. Okay, saya pilih soalan nombor 10. 10, okey. Sekejap ya. Okey, nyatakan jenis-jenis kata adjektif. Cepat, tadi cikgu dah sebut sikit je tadi. Jenis kata adjektif. Tak boleh sebut semua, sebut separuh pun tak apa. Sekejap ya cikgu. Saya fikir. Fikir ke buka buku tu? Tak cikgu, saya fikir. Okey, tak apa. Sekejap. Panca indera. Kan? Juga sifat. Warna. Ukuran. Itu sahaja cikgu yang saya ingat. Okey, betul tu. Kita tengok jawapan dia, kita cek Okey, betul apa yang Anu cakap tadi. Cikgu tambah lagi, dia ada kata adjektif sifat, warna, ukuran, bentuk, panca indera, waktu, cara, perasaan dan jarak. Perasaan saya ke tu, maksudnya kata adjektif lah tu. Warna biru, warna hitam, kata adjektif lah tu. Okey? Okey, faham. Kita balik pula kepada Ilia, kita sambung lagi. Okey. Ilia dah soalan berapa? 7. 7, okey. Kita tekan, jap. Okey. Ahli mangku negara ialah kata nama. Betul atau salah? Kata nama betul atau salah? Ahli mangku negara. Ya. Macam nama orang ni. Saya rasa betul lah cikgu. Nama orang ke jawatan? Saya tak pasti tapi saya rasa macam betul cikgu. Okey, kita cek jawapan. Kita semak jawapan dia. Salah. Ahli mangku negara ni dia kata nama khas tak hidup. Kenapa? Sebab ahli mangku negara tu jawatan. Contoh ahli mangku negara. Lepas tu peguam negara. Kalau kata nama khas hidup, contohnya Encik Ali, Tuan Ali. Kata nama khas hidup. Okey, macam Dia sama dengan gelaran ke cikgu? dia gelaran. Ahli mangku negara. Gelaran, jawatan. Okay. Okey, seterusnya Nazira. Dah ada lagi 2, 4, 5 soalan lagi. Okey, Nazira. Okey, Nazira pilih nombor 5. Nombor 5, okey. Ya. Nyatakan ciri kata kerja transitif. Kat ni cikgu rasa mesti ada yang ramai yang mungkin ingat tak ingat. Okey, apa jawapan dia? Ciri kata kerja transitif. Maksudnya, dia meliputilah untuk kata kerja aktif transitif dan juga pasif transitif. Maksudnya tu. Saya rasa kata kerja transitif ni cikgu, dia menerima penyambut. Ya. Itu je ciri yang saya tahu. Satu tu je cikgu. Okey, betul. Kita tengok jawapan dia. Kita semak Okey, menerima penyambut sesudahnya.
Yang paling utama kata kerja kata kerja transitif ni dia terdiri pada kata kerja dalam ayat aktif dan juga ayat pasif. Lepas tu untuk menima penyambut sesudahnya ni lebih kepada kata kerja dalam ayat pasif. Okey. Okey, Anum. Seterusnya Anum. Anum pastikan jawab penuh ya. Sekejap, saya pilih soalan nombor 3. Nombor 3, okey. Adakah kata hubung terdiri pada golongan kata? Tadi Hing cikgu dah bagi dah awal-awal ni. Tidak. Tidak? Pastikan Anum. Adakah ya, saya pasti cikgu. Pasti. Okey, kita semak. Salah jawapan Anu. Jawapan dia betul. Kata hubung sebenarnya ialah golongan kata sebab dia berada di bawah golongan kata tugas. Oh, ya ke? Okey, maaf cikgu, saya salah. Okey, tak apa. Saya catat Saya catat Catat. Nanti Anu boleh buat latihan lagi, study lagi. Okey. Seterusnya kita ada berapa soalan lagi? 3. Okey. Kita pergi kepada Nazira lah. Nazira nak jawab soalan berapa? Nazira nak soalan nombor 1 cikgu. Nombor 1. Okey. Ya cikgu. Kata nama khas terdiri pada 2 jenis iaitu Kata nama khas terdiri pada 2 jenis iaitu Nazira pilih kata nama hidup dengan kata nama abstrak cikgu. Betul ke cikgu? Okay, kita semak jawapan dulu. Salah. Dia sebenarnya kata nama khas ni dia ada kata nama khas hidup dan kata nama khas tak hidup. Konkret dengan abstrak tu dia berada di bawah kata nama khas hidup. Anak dia. Okey. 2 soalan lagi. Okey. Ilya nak jawab berapa? Saya dulu. Cepat Ilya ke Anum? Ilya ke Anum? Ilya dulu, okey. Nombor 8 lah cikgu. Nombor 8, okey. Kata adjektif panca indera terdiri daripada panca indera. Apa panca indera? Panca indera. Saya rasa macam apa lagi ya cikgu semalam? Rasa, pandang, dengar, bau, sentuh. 1, 2, 3, 4. Satu lagi. Satu lagi. Okey, thanks. Kita semak jawapan dia. Betul lah tu. Okey, betul apa yang dah cakap tadi. Cuma satu lagi dia ada rasa, pandang, dengar, bau, sentuh. Semua ni rasa dengan lidah, pandang dengan mata, dengar dengan telinga, kita bau dengan hidung, kita sentuh dengan tangan kita. Okey, akhir sekali. Okey, calon terakhir untuk soalan terakhir. Pilihlah Anum ya. Cikgu harap betul jawapan terakhir ni. Ya. Okey. Saya harap. Berapakah jenis golongan kata? Okey, ni dah banyak dah yang cikgu bagi tadi. Awal-awal tadi. Yang ni saya sangat-sangat yakin cikgu. Golongan kata terdiri daripada 4 iaitu kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata tugas. Yakin dia bagi jawapan. Okey, kita semak jawapan. Sebab semalam jelas sangat cikgu ajar cikgu. Okey, betul. 4 iaitu kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata bantu. Okey. Sama skor, semua sama 30, 30, 30. Nampaknya tahap pemahaman kamu semua sama juga. Okey, maksudnya kamu fahamlah apa yang cikgu ajar semalam. Okey. Okey, ke pelajar, ini aktiviti terakhir kita, itu latihan 1. Cikgu akan buat perbincangan dengan kamu untuk jawab soalan ni. Okay, tadi kita dah selesai jawab kuis, sekarang kita buat latihan mengenal pasti golongan kata nama am. Okey, cikgu baca soalan dulu. Okey. Baca petikan dengan teliti dan senaraikan 3 kata nama am konkret. Kemudian, anda dikehendaki memilih satu ayat anda sendiri daripada setiap perkataan yang dipilih untuk menunjukkan bahawa anda memahami maksud dan penggunaannya.
Anda tidak boleh menambah imbuhan, menukarkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau kata nama khas. Okey, ingat lagi tak kata nama konkret tu apa? Ingat tak ingat cikgu ada? Saya pun tak ingat ingat. cikgu. Boleh cikgu Okey. jelaskan tak? Boleh? Okey, sebelum kita jawab. Okey, kata nama konkret tu ialah kata nama, jenis kata nama yang membawa konsep benda yang nyata. Maksudnya nyata tu maksud kita bukan saja kita boleh lihat, tapi kita boleh sentuh dengan kita punya tangan kita ni. Contohlah batu. Batu tu kata nama konkret. Kita boleh sentuh. Okey? Okey. Faham cikgu. Okay, untuk soalan ni, pertama sekali kita kena senaraikan kata nama konkret yang ada dalam ni. Lepas tu kita buat ayat bersama-sama. Boleh? Boleh? Boleh, boleh. Cikgu. Okey. Okay, Boleh cikgu. lain cikgu okey ke? Boleh dengar kan? Okey cikgu, boleh. Okey. Okey, ni kita cikgu baca ayat pertama. Nanti kamu kena pasti mana kata nama Okey. Jendela terkuak supaya udara beredar keluar masuk. Okey. Jendela terkuak luas supaya udara beredar keluar masuk. Okey, yang mana kata nama konkret? Jendela cikgu. Jendela. Okey, betul Jendela. cikgu. Okay, kita highlightkan jendela. Jendela. Kenapa jendela? Sebab apa? Kerana dia merujuk kepada benda. Dia saja yang nampak di situ, sesuatu yang konkret. Okey, kita boleh sentuh. Okey, cuba kamu semua bina ayat dengan menggunakan perkataan jendela tu. Selain daripada ayat tu. Ayat pendek je. Apa ya? Contoh cikgu bagi. Jendela rumah atuk berwarna coklat. Boleh ya? Awak semua? Bagi contoh dekat cikgu, contoh ayat. Ibu meminta saya membuka jendela pada setiap pagi. Okey, betul. Okey, saya nak jawab. Anum selalu termenung di jendela. Cikgu. Okey. Di luar jendela. Okey. Anu mana? Saya perlu ke cikgu bagi? Perlulah. Kita buat perbincangan semua kena bagi. Tak ada nanti Ilya dengan Nazira cemburu sebab awak tak bagi contoh. Sekejap ya. Ayam ibu saya selalu hinggap di jendela pada waktu pagi. Okey, betul? Ibu Dia ayam bukan hinggap. ayam Ayam ibu bukan saya hinggap. Duduk di jendela. Duduk Hinggap di untuk burung. duduk di jendela pada waktu pagi. Okey, betul. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada ayat kedua. Sekejap ya. Ayat kedua kita. Dia salah masuk table. Sekejap ya. Okey. Saya dah faham lah situ ayat pertama. Okay, seterusnya kita pergi kepada ayat kedua iaitu Okey, ayat kedua. Selesai menyapu di ruang tamu dan dapur, aku beralih ke bilik pula. Selesai menyapu di ruang tamu dan dapur, aku beralih ke bilik pula. Okey. Dia ada dua kata nama konkret yang cikgu nampak dekat situ. Cuba cari. Rasanya aku juga. Dapur. Dapur cikgu. Dapur. Dapur. Bukan dua tapi tiga. 3. Bilik. Satu lagi cikgu. Ruang tamu. Okey, betul. Ruang tamu. Betul. Ruang tamu, Bilik. dapur, bilik. Okey, cikgu bagi seorang satu. Ilya buat ayat ruang tamu, Anum ayat dapur, Nazira buat ayat bilik. Okey cikgu.
Okey, yang Ilya buat ayat bilik. Ruang tamu. Okey. Okey. Ya, ayat dia. Ruang tamu. Saya rasa selepas selepas makan, saya dan ahli keluarga menonton televisyen di ruang tamu. Okey, betul. Penggunaan yang betul, ruang tamu. Tak ada penambahan imbuhan dan sebagainya. Hanya gunakan kata yang kita jumpa tadi je. Okey. Okey. Betul? Anum pula. Anum tadi bilik kan? Dapur. Dapur. Okey, maaf cikgu salah. Okey, dapur. Dapur. Saya dapur. Sekejap ya, saya fikir. Saya dan kakak selalu membersihkan dapur sesudah memasak. Oh, betul ke Tuan Anum selalu buat? Betul ke? Betul. Bagus, bagus. Teruskan ya macam tu. Okey. Seterusnya, sekejap cikgu typekan habis dulu ayat Anum tadi. Saya dan kakak mengemas dapur selepas memasak. Okey, Nazira pula. Okey, betul cikgu. Okay, Nazira dapat bilik. Ayat Nazira buat adik terus masuk ke bilik setelah dimarahi oleh ibu. Betul ke cikgu? Nazira ulang semula. Adik terus masuk ke dalam bilik setelah selepas dimarahi oleh ibu. Okey, betul. Ke dalam bilik. Tak ada sebarang imbuhan dekat situ, dekat ayat bilik. Okey, sekejap. Dimarahi oleh ibu. Okey. Terusnya ayat ketiga. Di rumah pustaka ini ada 4 buah bilik tidur dan sebuah perpustakaan. Di rumah pustaka ini ada 4 buah bilik tidur dan sebuah perpustakaan. Kat sini cikgu nampak ada rumah, maaf silap bagi jawapan. Ada 1, 2, Dapat. 3. 1, 2. 2. Bilik tu tak boleh nak ambil dah sebab kita dah ada 1 jawapan dekat bilik. Okey. 2 sahaja. Perpustakaan cikgu. Betul? Ya. Dengan rumah pustaka. Betul. Betul. Rumah pustaka. Kita tak boleh ambil rumah saja. Kalau ambil rumah sebab dia ayat tu dah merujuk kepada rumah pustaka. Bukan rumah, bukan pustaka. Okey. Cikgu nak tanya. Ya. Rumah pustaka tu apa? Yang tadi tu ambil perpustakaan kecil ke ambil perpustakaan saja? Ambil perpustakaan kecil. Kecil. Okey cikgu. Kecil tak apa. Ambil perpustakaan Cikgu, saja. saya tak Sebab pernah- kecil tu Saya kata tak pernah adjektif dengar dia. lah. Ya. Saya tak pernah dengar lah pula rumah pustaka. Apa yang cikgu? Rumah pustaka tu dia macam dalam rumah tu dia buat satu ruang perpustakaan. Sebab tu dia panggil ruang pustaka. Rumah pustaka. Oh. Menarik. Macam tu lah. Lebih kurang masuk dia. Cikgu pun pertama kali juga dengan tapi rasa macam tu lah. Okey, siapa nak buat ayat rumah pustaka dengan perpustakaan? Saya nak buat perpustakaan cikgu. Okey, rumah pustaka? saya tak nak. Boleh, boleh. Okey, rumah pustaka. Nak tambah kata adjektif dekat ayat dia pun boleh. Kata nama pun boleh. Kata tugas pun boleh. Saya dan ayah saya dan ayah sedang menyiapkan. Cikgu bagi ayat nama cikgu. Cikgu nak kata adjektif. Rumah pustaka itu berwarna merah. Faham? Kalau kita guna ayat panjang macam letak nak subjek kat depan boleh tak cikgu? Contohlah Boleh. macam
Boleh? Setelah saya dan ayah mengemas rumah pustaka untuk dijadikan sebagai saya dan ayah mengemas rumah pustaka sebagai secara berkala ataupun macam itulah lebih kurang. Saya dan ayah mengemas rumah pustaka itu secara berkala. Boleh buat ayat macam tu? Yeay. Okey. Saya nak try cikgu. Boleh? Okay. Nazira nak try ayat mana? Rumah pustaka. Rumah pustaka. Okey, boleh? Try. Okey, rumah pustaka yang dibina oleh atuk sangat cantik. Boleh ke cikgu? Boleh? Awak gunakan dekat itu kata adjektif. Sifat cantik. Cantik. Okey, Anu boleh cuba? Perpustakaan. Boleh, saya nak cuba perpustakaan, okey? Okey, boleh? Buku-buku yang terdapat di perpustakaan disusun dengan begitu kemas dan teratur. Betul. Andai. Okey. Okey. Terus kepada ayat yang seterusnya. Keempat. Okey, sekejap. Dan teratur. Okey, cikgu dah set type. Cikgu pergi kepada ayat yang sambungan ayat yang seterusnya. Okey. Okey, keempat-empat bilik tidur memang kosong. Okey, dekat sini cikgu tak ambil jawapan dia sebab bilik ni dah ada jawapan. Kalau kita letak macam berulang lah. Tapi kata nama konkret dekat sini bilik lah. Bilik tidur. Betul. Okey, selesai. Namun begitu, bilik saya ketika dahulu pernah dipenuhi buku-buku. Kini memuatkan sebuah rak dan gerabak. Ada 1, 2, 3. Kata nama Am. Buku-buku perlu tulis lagi ke cikgu? Buku-buku dah ada ke? Rasanya macam Dah tak ada ada tadi lah. saya dah buat ayat. Dekat ni, dekat pilihan jawapan. Jawapan tak ada lagi rasanya. Tak ada lagi. Okey. Okey. Okey, jawapan pertama buku-buku. Yang kedua, rak. Yang ketiga, Rak. Gerabak. okey, betul. Gerabak tu dia nak macam hampir sama dengan rak. Cuma dia macam petak kosong tapi tidak bertingkat. Rasanya macam tu lah lebih kurang. Okey, ni soalan satu juga. Siapa nak buat ayat untuk buku-buku? Saya nak cikgu. Okey, Nazira. Rak? Okey. Saya. Siapa? Cepat. Berebut. Saya. Okey, Anum. Okey, Ila buat gerabak. Rak ni pinjaman daripada bahasa Inggeris. Gerabak ni daripada bahasa Indonesia juga. Gerabak. Okey, buku-buku. Okey, Nazira, jom. Saya nak dengar ayat kamu. Okey. Ibu saya suka mengumpul buku-buku berkisarkan buku-buku fiksyen. Ibu saya suka mengumpul buku-buku fiksyen di rumah. Okey, Boleh ke, betul? cikgu? Boleh? Okey. Terima kasih cikgu. Ibu saya suka mengumpul buku-buku fiksyen di rumah. Fiksyen. Okey. Okey, Anu? Ayat untuk rak? Kasut saya Ya. selalu tersusun dengan rapi di atas rak. Okey, betul. Kasut saya selalu tersusun rapi di atas rak. Tersusun rapi di atas rak. Okey. Kasut saya selalu tersusun rapi di atas rak. Okey. Okey. Yang terakhir, gerabak. Gerabak gerabak mungkin gerabak.
Cikgu bagi idea, mungkin kamu boleh cakap pasal gerabak yang diperbuat daripada kayu jati ke? Faham. Ayah membeli gerabak di kedai perabot Pak Ali. Okey, betul? Yeay. Okey. Macam mana ayah membeli gerabak di kedai perabot Pak Ali? Okey. Okay. Dah habis untuk aktiviti terakhir kita. Okey, maksudnya daripada apa yang cikgu lihat daripada perkembangan kamu tentang topik yang kita belajar semalam, walaupun kamu macam ingat tak ingat tapi masih lagi menguasai topik golongan kata ni, dan cikgu lihat kamu bukan sahaja dapat mengenal pasti apa jenis kata nama konkret, tapi kamu juga boleh mengaplikasinya dalam ayat pendek, ayat aktif, ayat pasif. Okey, jadi cikgu harap semoga kamu teruskan meningkatkan lagi pemahaman kamu tentang topik ini, dan diharapkan terus dapat juga tingkatkan kefahaman, dapat tingkatkan tahap kognitif awak semua dengan lebih baik. Okey, memandangkan masa dah nak habis. Okey, semua faham? Faham cikgu. Faham, cikgu. Saya sangat gembira hari ni. Faham. Okey. Seronok dengan dua aktiviti kita hari ni. Cikgu. Ya, sebab Betul, cikgu, saya seronok. dapat menjawab soalan tu. Betul. Betul cikgu. Betul. Cikgu nampak pun kamu sangat aktif menjawab soalan pembicaraan kita hari ini untuk dua-dua aktiviti. Baik. Okey, terima kasih cikgu ucapkan kepada kamu semua atas kerjasama yang diberikan untuk aktiviti kita, kelas kita pada hari ini. Dan nanti kita jumpa lagi pada kelas untuk minggu hadapan dengan topik yang lain pula, topik bentuk kata, lebih kurang sama je dengan golongan kata, tapi dia lebih pada ayat. Okey, sekian saja kelas pada hari ini. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan, dan jangan lupa untuk tanda kehadirannya. Nanti cikgu kena soal dengan pengetua kenapa pelajar tak hadir. Sedangkan pelajar hadir. Okey. Okey, sekian saja untuk kelas hari ini. Terima kasih semua anak-anak jumpa cikgu. Bye-bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Bye-bye. Sama-sama. Bye-bye Iya. Bye-bye Anu. Bye.